Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Nadra binti Muhammad Razwan dari kelas 6B4 ingin membuat pembatangan geografi semester 1. Soalan A. Bincangkan aktiviti manusia yang sesuai dijalankan di kawasan tanah tinggi di Malaysia. A. Pertanian. Kawasan tanah tinggi yang bersuhu hawa sederhana iaitu bersuhu antara 18 hingga 20 darjah Celsius sesuai untuk aktiviti penanaman tanaman hawa sederhana seperti sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan dan teh. Contohnya seperti di kawasan tanah tinggi Cameron Highlands Pahang dan tanah tinggi Kundasan Sabah. B. Pelancongan dan rekreasi. Kawasan tanah tinggi yang mempunyai suhu nyaman dan pelbagai keunikan serta keindahan flora dan fauna sesuai untuk aktiviti pelancongan dan rekreasi. Contohnya seperti Cameron Highlands, Genting Highlands dan Bukit Fraser di Pahang, Bukit Larut di Perak dan Gunung Kinabalu di Sabah. C. Pembalakan. Kawasan tanah tinggi yang diliputi dengan hutan hujan tropika yang membekalkan kayu berharga seperti merbau, cengal, meranti digunakan dalam industri pembinaan dan perabot. D. Perlombongan. Di kawasan tanah tinggi terdapat mineral seperti kuprum, marmar dan arang batu menyebabkan aktiviti perlombongan giat dijalankan. Kawasan Bukit Batu Kapur di Ipoh Perak menyumbang kepada penghasilan simen. E. Pertempatan. Perkembangan aktiviti pertanian dan pelancongan yang dijalankan di tanah tinggi menyebabkan kawasan tanah tinggi menjadi tumpuan pertempatan penduduk. Contohnya di tanah tinggi Cameron Highlands, Pahang. F. Penternakan. Di kawasan tanah tinggi Mesilau Kundasan, terdapat sebuah ladang ternakan lembu yang luas dan aktiviti pemprosesan susu mentah. Soalan yang seterusnya, soalan B. Jelaskan bagaimana proses geomorfologi memberikan kesan terhadap kegiatan pertanian di sesuatu kawasan. Yang pertama, proses luluh hawa. Pembentukan regolit akibat daripada pemecahan batuan melalui proses mekanikal secara berterusan menghasilkan batuan bersaiz kecil dan akhirnya terbentuk tanah yang subur untuk aktiviti pertanian. Yang kedua, pergerakan jisim. Pergerakan jisim melibatkan pergerakan regolit dari atas cerun ke bahagian bawah akibat daya tarikan graviti bumi. Penebangan hutan di lereng-lereng bukit untuk aktiviti pertanian menyebabkan akar pokok tidak dapat mencekam tanah dan menyebabkan tanah runtuh. Kesannya, kawasan yang terlibat akan mengalami kemusnahan tanaman. Ketiga, hakisan. Hakisan berlaku disebabkan oleh tindakan larian air permukaan oleh air hujan yang menghanyutkan lapisan atas tanah yang subur dan menyebabkan tanah kehilangan nutrien. Kesannya, pembajakan terpaksa dilakukan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Yang keempat, pemendapan. Pemendapan disebabkan oleh penimbunan bahan atau regolit yang meningkatkan kualiti tanah. Hal ini memulihkan kesuburan tanah dan tanah mempunyai nutrien yang mencukupi. Kesannya, aktiviti pertanian giat dilakukan, contohnya pemendapan di tebing sungai membentuk tanah aluvium yang subur untuk penanaman padi. Yang kelima, pembentukan gunung berapi. Gunung berapi terbentuk hasil daripada batuan yang cair di bahagian mantel akibat daripada keadaan suhu yang sangat panas di kawasan tersebut. Letusannya menghasilkan lava base yang subur untuk aktiviti pertanian, contohnya penanaman padi sawah di Pulau Jawa, Indonesia. Yang keenam, gempa bumi. Pergerakan tanah mengakibatkan gegaran di daratan dan menyebabkan berlakunya tanah runtuh di kawasan cerun. Tanah runtuh menyebabkan tanaman yang ditanam di kawasan cerun akan mati dan musnah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.